metodologi tafsir bil ma'sur ataupun tafsir bil riwayah. Tafsir bil ma'sur ataupun tafsir bil riwayah ini yang mana ia merujuk kepada tafsir Al-Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran bil ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah al-mutahharah. Dan juga ia merujuk kepada tafsir Al-Quran Al-Karim bi aqwalis sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini dikatakan tafsir bil ma'sur, yang mana para ulama al-mufassirun mentafsirkan ayat Al-Quran dengan menggunakan kaedah Al-Quran itu sendiri untuk menerangkan ayat Allah SWT, kalamullah. Itu dipanggil tafsir Al-Quran bil Quran. Satu ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ulama, contohnya Imam Ibn Jarir At-Tabari contohnya, menerang satu ayat dengan menggunakan Al-Quran yang lain. Sebagai contoh, qala Allah Azza wa Jalla fi al-Quran al-Azim, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum hatta ila fi akhir al-ayah. Yang mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, tunaikanlah janji-janji kamu. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kamu bahimatul an'am, iaitu binatang-binatang ternakan. Maknanya kita boleh makan binatang ternakan. Illa ma yutla alaikum, melainkan apa yang telah dicatatkan, telah dituliskan ke atas kamu, iaitu binatang-binatang yang diharamkan. Maka lantas dengan ini, maka ulama-ulama tafsir, mufassirun, menggunakan pendekatan Al-Quran yang lain dalam menerangkan ayat tersebut. Contohnya dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Ibn Katsir Ad-Dimashqi, yang mana Imam Ibn Katsir mengatakan bahawasanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu hurrima 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang mana Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, mengambil Al-Quran yang lain untuk menerangkan ayat tersebut, yaitu hurrima 'alaikum, diharamkan ke atas kamu, hurrima 'alaikumul maitata, yaitu bangkai, wad-dama, darah, wa lahmal khinzir, dan juga daging khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Maka jelas di sini bahawasanya Imam Ibn Katsir mengambil pendekatan tafsir Al-Quran bil Quran, mengambil Al-Quran yang lain untuk menerangkan Al-Quran yang maknanya menerangkan Al-Quran dengan lebih spesifik, dengan lebih sempurna. Sebab apa? Dalam ayat pertama tidak dinyatakan apa itu binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Maka ulama-ulama tafsir menggunakan kaedah Quran bil Quran, dalil yang lebih kukuh untuk menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama-ulama tafsir, mereka juga menggunakan kaedah pentafsiran Al-Quranul Karim dengan menggunakan hadis-hadis Nabi SAW untuk menerangkan sesuatu ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun kalamullah. Yang mana kalau kita melihat banyak dalam ayat Al-Quran, yang contohnya Allah kata apa? Allah kata, qala Allah Azza wa Jalla, aqimus salat wa atuz zakah. Contohnya Allah kata, aqimus salat, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan juga bayar zakat. Maka ulama-ulama tafsir, contohnya Imam At-Tabari sendiri ataupun Imam As-Samarqandi,
dalam kitabnya iaitu Bahrul Ulum contohnya. Imam As-Samarqandi menggunakan pendekatan mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hujah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi memperkuatkan, memperincikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Contohnya Imam Samarqandi berkata dalam kitabnya itu iaitu Bahrul Ulum, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadis asy-syarif, As-salatu imaduddin, man aqama as-salah faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Yang mana Imam Samarqandi menyatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, As-salatu imaduddin, sembahyang itu merupakan tiang agama. Man aqama as-salah faqad aqama ad-din, barang siapa yang menunaikan sembahyang maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, meninggalkan salat, faqad hadama ad-din, maka sesungguhnya dia meruntuhkan agamanya. Maka saranan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala iaitu aqimus salat tadi yang bersifat fi'il amar, aqimus salat, kewajipan menunaikan salat tersebut diperincikan, dikuatkan oleh Imam As-Samarqandi dalam kitabnya Bahrul Ulum, berlandaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerangkan kalamullah. Itu sebagai contoh. Kemudian ulama-ulama tafsir juga menggunakan pendekatan mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala kalamullah dengan menggunakan kata-kata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak semua para sahabat Nabi SAW yang dinyatakan dalam kitab Tafsir Al-Ma'thur ini, tetapi kebanyakan para sahabat Nabi yang banyak bertalaqi dengan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana bila mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril alaihissalam, dan bila mana Nabi SAW menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan menyampaikan kepada para sahabatnya. Dan ketika mana Nabi SAW menyampaikan kuliahnya, menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tadi kepada para sahabat, maka para malaikat juga duduk bersama-sama dengan para sahabat, dan juga bertalaqi bersama dengan para sahabat untuk mendengar sendiri wahyu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat tadi mendengar secara terus ataupun face to face dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya iaitu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab, Talha, dan sebagainya. Maka para sahabat-sahabat ini mereka dekat dengan Nabi SAW, dan pada masa yang sama mereka mempunyai kepribadian yang tinggi, mempunyai sifat-sifat yang siqah, yang dhabit, mempunyai ilmu yang mantap, mempunyai akal yang kuat dalam mengingati setiap ayat yang dituturkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ini dinyatakan oleh ulama-ulama tafsir bahawa mereka ini layak untuk diambil pandangan-pandangan mereka, kerana mereka ini mengambil ilmu terus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir yang diguna pakai oleh ulama-ulama yang bertunjangkan kepada tafsir Al-Ma'thur ini, maka terdapatnya nama-nama para sahabat, contohnya Abdullah bin Zubair tadi, ataupun Talha, ataupun Ibn Abbas. Dan kalau kita melihat juga dalam kitab-kitab tafsir, banyak yang mengambil pandangan para sahabat tadi. Contohnya haddatsana Ali bin Abi Thalib, ataupun qala yaqulu, sehinggalah kepada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maknanya dia punya sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu digunakan